أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan ahli jatah kuasa Surau Al-Muttaqin, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, bersyukur kita sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahimnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memanjangkan umur kita semua sehingga sekali lagi kita dapat bertemu dengan tahun baru, bulan 1 dalam kalender hijrah, iaitu bulan Muharram. Baru saja kita 3 hari berada dalam tahun baru. Kita syukur sangat-sangat pada Allah Ta'ala kerana kita yakin dan kita lihat, menyaksikan sebelum datangnya tanggal tahun baru, berapa ramai di antara sahabat-sahabat kita, saudara kita, ahli keluarga kita, yang mana Allah telah jemput mereka untuk kembali ke rahmatullah. Sedangkan kita ni Allah Ta'ala bagi kita kelebihan, hidup beberapa hari pun kelebihannya sangat besar. Kalau di zaman Nabi SAW, satu orang sahabat bermimpi 2 orang sahabat yang memeluk agama Islam serentak. Satu orang di antara mereka itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang meyakini yang bahawasanya dialah orang pertama akan masuk dalam syurga. Tetapi seorang lagi Allah izinkan panjangkan umur dia 2 tahun lagi kemudian, sehingga selepas 2 tahun baru Allah Ta'ala jemput dia kembali ke rahmatullah. Tapi anehnya dalam mimpi itu, sahabat tadi melihat orang yang mati 2 tahun kemudian lebih dahulu masuk syurga daripada orang yang mati dahulu. Maka berita ini disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menafsirkan mimpi tersebut. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keajaiban pada peristiwa ini kerana sesungguhnya orang yang mati kemudian 2 tahun itu, dalam tempoh 2 tahun berapa banyak solat 5 waktu yang berjemaah yang ditunaikan. Dia sempat berpuasa 2 kali lagi, berbanding dengan sahabat yang pergi dulu. Masya Allah, dia dapat tambah 2 lagi bulan Ramadan, dia dapat tambah lagi zikir, dapat tambah qiyamul lail. Maka demikian jugalah dengan kita hari ini, yang Allah panjangkan umur kita. Kata ulama mungkin di atas 2 sebab.
Yang pertama, kata ulama, mungkin di sisi Allah kita belum cukup baik. Allah nak kita mati dalam keadaan yang terbaik, lalu Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat tingkatkan amal-amal kebaikan. Dalam keadaan kita tengah sibuk buat amal soleh, itulah Allah telah cabut nyawa kita. Ada juga orang lain yang Allah bagi istidraj kepada mereka, panjang umur menjadikan mereka semakin angkuh dan sombong. Fir'aun laknatullah alaih, Allah bagi dia 9 kali peluang bertaubat. Orang macam Fir'aun pun Allah bagi peluang untuk berubah, untuk berhijrah. Masya Allah, orang bahasa sekarang panggil transformasi, untuk transform diri dia. Masya Allah, orang macam Fir'aun pun Allah bagi 9 kali peluang bertaubat. Tapi pada kali ke-9 kali itu pun Fir'aun masih lagi sombong. Kali terakhir Allah bagi peluang dia bertaubat sebelum dia masuk dalam laut. Masa itu Masya Allah, dia ni memang dah rasa ragu-ragu dah. Kali ini Masya Allah, 9 kali peluang Allah bagi kepada aku ini, kali terakhir ni memang rasanya habislah aku. Tapi Allah Ta'ala buat keputusan Fir'aun akan mati dengan su'ul khatimah. Maka akhirnya dengan keangkuhan dia ditenggelamkan dalam laut merah. Dan akhirnya Masya Allah, di saat nyawanya telah sampai dengan halqum, waktu itu dia mengatakan, Masya Allah, amantu billadhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, sekarang aku telah masuk Islam, kata Fir'aun. Allah Ta'ala bagi tahu, al-an, baru sekarang nak bertaubat, baru sekarang nak mengaku. 9 kali peluang taubat aku bagi. Setiap kali selepas Allah Ta'ala singkapkan musibah yang pertama, keesokan pagi Fir'aun bangun dengan angkuh. Dia beritahu kan, Masya Allah, sebelum ini Allah hantar katak, Allah hantar darah, Allah hantar belalang, Allah hantar kemarau pada Fir'aun. Setiap kali dia ada masalah, dia datang jumpa Nabi Musa AS. Wahai Musa, tolonglah aku, doa pada Allah. Fir'aun pun tahu dia bukan Tuhan. Doa pada Allah, semoga musibah ini disingkapkan, dan aku berjanji dengan sungguh-sungguh, kalau musibah ini disingkapkan, aku Fir'aun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah. Bila Musa AS, Nabi, seorang Nabi, dia tak pernah putus asa dan kecewa. Nak dia punya umat dia berubah, nak umat dia berhijrah, beriman pada Allah, nak umat dia selamat daripada api neraka, daripada binasa. Nabi Musa pun angkat tangan, musibah pun diangkat oleh Allah. Tapi keesokan hari dengan penuh kesombongan, Fir'aun kata, tengok, betul kan aku cakap aku Tuhan? Kan? Musibah seberat ini pun aku boleh tolak. Padahal sebelum tu dijumpa Nabi Musa, dia tak cerita ke orang. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tak jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang mana semakin panjang umurnya, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di kalangan umatku adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di kalangan umatku adalah orang yang panjang umurnya tetapi elok amalannya. Masya Allah. Tetapi seburuk-buruk manusia orang yang panjang umurnya, tetapi semakin panjang umur semakin buruk amalan dia. Lebih-lebih lagi sangat tak sesuai orang yang masuk umur 40 tahun ke atas untuk buat dosa dan maksiat. Selalu saya cakap, kalau kita dah ada saman di balai polis dengan JPJ 50 saman, saman dulu tak bayar lagi 50 saman, rasa-rasanya kita nak tambah lagi tak saman baru. Yang 50 pun tak larat nak bayar dah. Biarlah sampai nama kita di blacklist pun kita tak mampu lagi nak bayar saman itu. Setiap-tiap saman itu 300. JPJ bagi diskaun, Masya Allah. JPJ kata tak apalah, kalau siapa bayar sebelum masuk tahun 2021 ni, bagi potongan separuh. Hak separuh pun kita tak mampu nak bayar. Bayangkan kita dengan Allah Ta'ala, dosa dulu pun tak habis nak taubat, sembahyang lama pun banyak lagi tak qada, puasa pun tak habis lagi nak qada, Quran tahun ini pun tak khatam lagi 2 juzuk, lagi kita mau tambah lagi durhaka pada Allah Ta'ala. Kalau kita tambah, sebenarnya kitalah orang yang paling zalim dan kejam terhadap diri kita sendiri. Masya Allah. Jadikan itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadilah kita seperti para sahabat, jadilah kita seperti baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni kehidupan yang mana walal akhiratu khairul laka minal ula,
kehidupan kamu, hari-hari yang mendatang dalam hidup kamu jauh lebih baik daripada hari yang pertama. Kita tengok para sahabat Nabi SAW selepas beriman kepada Allah di Makkatul Mukarramah, mereka ni meningkat lagi 2 darjat di atas maqam iman. Hari ini kita ingat cukup beriman pada Allah Ta'ala. Rasanya mati dalam iman ni pun dah selesa dah. Piramli pun cakap mati dalam iman, dia pun senyum, Masya Allah. Kita rasa cukup mati sebagai orang beriman. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita tak akan selamat dalam hidup kita selagi mana jejak langkah kita, perjalanan hidup kita, sirah kita tak sama dengan sirah Nabawiyah, jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Imam Sarhindi rahmatullah alaih bagi tahu jalan untuk keluarkan manusia daripada kejahatan hawa nafsu. Nafsu kita ni Allah sebut dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Aku tak nak sucikan diri aku tak nak mengaku orang baik, kata Nabi Yusuf AS. Tak nak mengaku orang baik walaupun dia seorang Nabi. Kita hari ni hak tak baik pun kita mengaku kita paling baik. Nabi Yusuf AS tak nak mengaku dia orang baik. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kerana nafsu ni sangat-sangat mendorong kita untuk buat dosa. Dalam keadaan kita ni umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, hidup kita dalam masa-masa kecederaan. Anytime saja daripada hari ini, whistle penamat bagi hidup kita akan ditiupkan. Berapa hari yang lepas, berapa ramai kawan-kawan saya umur 40-an meninggal dunia dalam tidur, Masya Allah. Mudah sangat nak meninggal, mudah sangat nak pergi. Anytime. Kita ni je macam ayam dalam reban, tuan-tuan. Ayam dalam reban, dia tengok depan mata dia hari-hari kawan-kawan dia diambil seekor demi seekor disembelih. Dia gelakkan kawan dia, Masya Allah, pergi dah. Kalau dalam Facebook orang letak gambar orang meninggal dunia, kita kata Al-Fatihah. Konon-kononnya kita tolong meraihkanlah dia pergi tu. Baguslah, bukan tak bagus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kita dah tak ada perasaan bimbang, tak ada rasa apa-apa pun. Orang lain pergi, satu hari nanti Allah bagi tahu pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta. Hiduplah lama mana pun di dunia ni. Engkau nak hidup 1000 tahun ke 10,000 tahun ke, fa innaka mayitun, suatu hari nanti pasti engkau akan mati juga. Lama mana pun, 100 tahun ke 200 tahun ke, pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta. Sayanglah siapa nak sayang dalam dunia, sayang isteri, sayang ibu, sayang ayah, sayang anak, sayang kawan. Fa innaka mufariquhum, satu hari nanti kau pasti akan berpisah dengan mereka, tak dapat lari daripada kematian. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmatullah Allah, nak selamatkan diri daripada kejahatan nafsu ni dalam keadaan umur kita semakin pendek dan masa kita di akhir zaman semakin singkat. Di antara tanda-tanda kiamat dah dekat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yataqarabuz zaman, masa menjadi semakin pendek. Sanatun ka syahrin, setahun macam sebulan. Syahrun ka usbu'in, kata Nabi, sebulan macam satu minggu. Wa usbu'un ka yaumin, satu minggu di akhir zaman pendeknya, pantasnya masa berlalu seperti satu hari. Satu hari seperti 1 jam, dan setiap jam berlalu seperti percikan-percikan api, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Umur kita semakin dekat dengan penghujung, masa semakin pendek, dan alangkah ruginya kalau kita mengisi masa-masa hujung ni, tuan-tuan, dengan perbuatan-perbuatan sia-sia dan kelalaian. Dalam keadaan itulah, sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala hantar 3 soalan kepada kita, tuan-tuan, untuk kita jawab. Dalam keadaan kita hidup ni lah kita boleh jawab. Sebelum masa dah mati nanti tak ada manfaat lagi jawapan ini, tuan-tuan. Yang pertama, soalan daripada Allah kepada kita yang lalai ni, tuan-tuan, termasuk saya yang bercakap, masih lagi lalai. Kalau kita perhatikan 24 jam, berapa banyak masa kita berzikir pada Allah, berapa jam satu hari zikir pada Allah, berapa rakaat sembahyang tahajud, berapa lay kita baca Quran satu hari. Bukti kelalaian kita terlalu banyak. Masa dengan handphone terlalu banyak. Nak buka WhatsApp, sekejap habis WhatsApp, buka Telegram, habis buka Telegram, buka pula tengok YouTube, habis YouTube, Facebook, lepas Facebook macam-macam lagi. Berjam-jam masa dengan dia. Tapi kenapa tak boleh bagi berjam-jam untuk Allah? Untuk Allah 5 minit rasa banyak, 10 minit rasa banyak,
setengah jam duduk dalam masjid rasa lama. Tuan-tuan yang mulia, kenapa kita berkira dengan Allah tetapi untuk kelalaian, untuk hiburan tak pernah berkira tuan-tuan? Tengok satu filem cerita yang kita minat, sinetron tuan-tuan, kan? Lepas follow, kadang-kadang lepas tengok ulang lagi, repeat lagi. Kita punya enjoy dengan maksiat, dengan hiburan, sedangkan benda tu tipu daya belaka. Semua tahu drama itu drama lah, cerita yang direka oleh pengarah filem tu nak bagi sedap. Sebenarnya tak cerita begitu pun, cerita hantu. Tak ada pun macam hantu tu, kan? Lansui ke, cerita apa ke, tak ada pun macam hantu tu. Rupanya, karakternya, tuan-tuan, dibuat-buat nak bagi sedap cerita, tapi kita layan je tuan-tuan. Layan juga filem-filem macam ni tuan-tuan. Bukan tak bagi tengok, tetapi bandingkan masa yang kita bagi untuk Allah, masa yang dibagi untuk Al-Quran. Sebab itu Allah tanya kita soalan yang pertama dalam hidup kita. Ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah satu benda yang sangat menarik dalam dunia ni? Cuba beritahu pada aku, mana benda yang menarik dalam dunia sehingga kamu terpedaya dengan benda tadi, sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang telah menipu kamu dalam dunia ni, melalaikan kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia. Kadang-kadang Allah jemput kita, panggil kita dalam azan. Allah jemput kita datang ke Baitullah. Allah jemput kita untuk beribadat kepada Dia malam hari. Allah telah tanya setiap malam, adakah orang nak istighfar? Adakah orang nak minta ampun? Hal min sa'ilin, adakah orang nak berdoa kepada aku? Allah tanya kita, tapi kita lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang menciptakan kamu, mengelokkan rupa paras kamu, menyamakan mata kamu, hidung kamu, telinga kamu, tampak cantik, handsome, kemas, tetapi kenapa kau lari daripada Dia? Masya Allah, itu soalan pertama Allah tanya untuk kita jawab sebelum kita mati. Kenapa saya lari daripada Allah Ta'ala? Ada setengah sahabat-sahabat kerana lama tak datang masjid, masuk masjid berdebar tuan-tuan. Berdebar masuk masjid, duduk dalam majlis ilmu pun berdebar. Masya Allah, kerana jauhnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdebar, Masya Allah. Tapi kalau pergi tempat lain, pergi shopping mall, tak ada pula berdebar, kan? Excited pula nak pergi shopping mall tuan-tuan. Sebab itu soalan yang pertama masing-masing kena jawab. Mesti ada benda dalam dunia telah memperdayakan kita sehingga kita lari daripada Tuhan kita. Sepatutnya kita malu dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan Allah sangat baik dengan kita, Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat kepada kita. Masya Allah, nikmat tambahan, nikmat special yang Allah bagi, tapi kita tetap lalai dan leka daripada Allah Ta'ala. Soalan yang kedua yang kita nak kena jawab, Allah Ta'ala tanya kepada kita dalam Quran, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Adakah belum cukup panjang umur yang aku bagi pada kamu? Dah 40 tahun hidup, dah 50 tahun hidup, dah 70 tahun hidup, dah 80 tahun hidup, tak cukup panjang lagi ke umur, nak masa lebih lagi ke? Sedangkan Allah tahu kalau Allah bagi masa lebih pun, kalau tak biasa dengan amalan sunat, tak banyak amalkan sunnah Nabi dalam umur yang ada ni pun, kalau bagi lebih pun tak ada guna juga, tak ada point juga. Kalau bagi lebih pada orang yang ambil manfaat daripada panjang umur, insya-Allah Ta'ala menguntungkan. Kalau tidak panjang hisapnya. Maka Allah Ta'ala tanya, tak cukup panjang ke lagi umur yang aku bagi pada kamu? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Satu tempoh yang mana siapa nak ambil pelajaran dalam tempoh hidup yang kita ada ni, kita boleh belajar banyak benda. Rasa-rasanya kalau nak kaya lama dah Allah bagi kita kaya. Umur 20 tahun dah jadi jutawan dah sepatutnya, tapi sekarang ni sampai umur 40-50 tahun tak jadi jutawan. Maknanya tak apalah, tak mati sebagai jutawan pun tak apa, tak ada masalah, kan? Kita dah perhati tengok ujung-ujung orang yang dulunya memiliki segala-galanya dalam tangan dia, kita tengok depan mata kita, hari ni Masya Allah berduyun-duyun masuk penjara tuan-tuan. Rupanya dunia yang dicari pun tak dapat, apatah lagi akhirat. Jadi kita boleh belajar, ambil iktibar. Orang yang dulunya duduk kedudukan yang tinggi, bila-bila masa saja Allah boleh ambil diorang, letakkan macam-macam dalam tempat yang tak sepatutnya. Jadi kita boleh belajar, waja'akumun nadhir, dan Allah telah beritahu, aku telah hantar reminder yang banyak kepada kamu. Ulama bagi tahu,
Di antara Nabi yang berkawan rapat dengan malakul maut. Kita hari ni tak ada siapa yang berkawan rapat dengan malaikat maut, tuan-tuan. Kan? Kalau berani rapat pun, kalau boleh berkawan dengan malaikat maut pun tak berani nak berkawan dengan dia. Sebab lagi dekat dengan dia, lagi cepat dia ambil nyawa dah. Di antara Nabi yang berkawan rapat dengan malaikat maut ni, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Makashiful Qulub adalah Nabi Allah Ya'qub AS. Nabi Ya'qub ni, dia berkawan dengan malaikat maut. Satu hari malaikat maut datang ke rumah dia. Ni, wahai Israel, aku nak tanya engkau ni, kan, Masya Allah, kali ni datang nak ziarah sebagai kawan ke atau nak ambil nyawa? Habaq awal-awal senang, aku nak prepare, Masya Allah. Kata Nabi, malaikat Israel, kali ni mai datang nak ziarah saja sebagai kawan, nak tanya khabar, nak tengok keadaan kau macam mana. Masya Allah. Tak apalah, kalau macam tu enjoy lah, seronok lah, kan. Sebab malaikat maut datang ni kali ni bukan nak ambil nyawa lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tetapi sebagai kawan, kata Nabi Ya'qub, boleh tak untuk akulah special, untuk orang lain itu lantak dia orang lah. Untuk aku ni sebagai kawan ni, tolonglah lain kali kalau nak datang nak ambil nyawa, tolong habaq awal-awal, bagi petanda sikit, hint sikit pun tak apa dah. Jadi aku boleh bersiap sedia, insya-Allah taala. Jadi kata malaikat Israel, tak apalah, aku sebagai kawan aku bagi hang, Masya Allah, dia punya isyarat. Kalau datang dekat masa aku nak mari ambil nyawa tu, aku bagi isyarat, Masya Allah. Tiba-tiba satu hari, malaikat maut tercegat di depan pintu rumah Nabi Ya'qub AS. Nabi Ya'qub tanya, kali ni datang nak buat apa? Kali ni datang nak ambil nyawa dah, habis dah, cukup masa dah. Masya Allah. Kata Nabi Ya'qub, bukankah engkau berjanji, kan, nak bagi petanda dekat aku kalau engkau nak ambil nyawa? Dia kata, petanda tu aku dah bagi lama dah. Cuma engkau perasan ke tak perasan? Masya Allah. Nabi Ya'qub tanya, apa dia? Dikatakan, bukankah dulu tubuh badan kau tegap, sihat, kuat, sekarang dah lemah? Masya Allah. Tak payah cerita, tuan-tuan lah, saya pun masuk umur 40 tahun, tuan-tuan. Satu hari saya makan daging, saya gigit daging, pak! Saya ingatkan gigit batu, rupanya gigit gigi sendiri, tuan-tuan. Rupanya masuk umur 40, gigi pun dah reput. Masya Allah. Punyalah lemah badan kita ni, Masya Allah. Jatuh sikit, kalau cedera, ada kata lepas umur 40 ni, jaga hati-hati. Lutut kita jaga elok-elok. Kalau jatuh, Masya Allah, jatuh motor ke, main takraw ke, jatuh bukit ke, jatuh kuda ke, tuan-tuan, Allahu Akbar, injek dia susah. Jadi badan kamu dulu kuat, sekarang dah lemah. Itu petanda yang pertama. Petanda yang kedua, dulu rambut kamu semua hitam, sekarang dah pelan-pelan putih. Masya Allah. Kalau Nabi SAW beruban, ada sebab, kan? Sahabat tanya Rasulullah, Syayyabat syibta ya Rasulullah, Tuan telah beruban sekarang ni, tengok dulu tak ada uban, lah ni dah beruban. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Surah Hud dan kawan-kawan dia telah menumbuhkan uban di kepalaku, kerana banyaknya cerita tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang alam kubur. Di dalam surah-surah ini menyebabkan Nabi yang mentadabbur surah ini sampai keluar uban. Kita hari ini uban di kepala kerana sibuk dengan dunia, tuan-tuan, risau dunia, kan, risau kerja siang malam, stres, tumbuh uban di kepala kita. Jadi Masya Allah, kata dia malaikat Israel alaihissalam, dulu rambut engkau Masya Allah putih, hitam, lah ni dah jadi putih. Itu petanda yang kedua. Yang ketiga, dia kata dulu badan kau tegak, sekarang dah pelan-pelan bongkok. Masya Allah, itu petanda yang ketiga. Jadi hari ni aku datang ambil nyawa kamu, Masya Allah. Jadi tiga-tiga tanda ni pun dah ada dekat kita. Jadi sebab itu, tuan-tuan, masa kita yang terakhir ini, Allah dah beritahu, waja'akumun nadir, reminder dah datang. Ulama beritahu reminder yang besar itu adalah uban di badan kita, di tangan kita, di seluruh badan kita ni dah tumbuh uban. Itu petanda kita dah nak pergi, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi sebab itu bersiap sedia. Persediaan yang paling besar sekali Allah beritahu, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan nak balik jumpa dengan Allah adalah takwa kepada Allah. Itu perintah Allah dan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, soalan daripada Allah kepada kita yang kita nak kena jawab malam ini, tuan-tuan. Allah Taala tanya kepada kita, soalan ni paling berat sekali. Yang paling berat. Soalan ini bukan pada orang tak solat, bukan orang tak mengaji, bukan orang tak puasa, bukan orang tak zakat, orang tak haji. Soalan ini Allah tujukan kepada ahli solah macam kita ni, macam tuan-tuan, macam saya, kan? Orang yang kita rasa dia orang baik, orang soleh, pergi umrah, pergi haji.
Tapi Allah tanya dulu pada kita, alam ya'ninil ladzina amanu, masih belum tibakah masanya bagi orang beriman? Bagi orang beriman ni Allah kata tak sampai masa lagi ke sampailah ni, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, untuk tunduk khusyuk hati mereka di saat mereka beribadat kepada Allah. Kita bimbang hari ni tuan-tuan, kita semayang dalam keadaan lalai, tidak khusyuk. Baca Quran dalam keadaan lalai, tidak khusyuk. Zikir sebut nama Allah dalam keadaan lalai dan tidak khusyuk. Selawat pada Nabi pun tak terbayang gambaran wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada keluarga Nabi, tak terbayang gambaran keluarga Nabi. Selawat pada Nabi Ibrahim dalam semayang, kama sallaita ala Ibrahim, tak terbayang wajah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang kita bimbang. Sebab itu ulama bagi tahu di antara kekesalan di hati orang-orang soleh bila tanya pada wali-wali Allah, adakah kamu menyesal sesuatu apa di dunia ni? Dia kata kami menyesal di atas banyaknya kami melakukan ibadah dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan nak khusyukkan hati. Sedang Allah dah beritahu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, untuk selamat dan berjaya dalam kehidupan dunia, di penghujung hayat kita ni, kita kena ambil jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala bagi tahu dalam hadis kursi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, lau salaku kullat tariq, umat kamu nak balik kepada aku, diambillah mana-mana jalan pun. Manusia nak balik kepada Allah, menempuh jalan pulang ini, sebenarnya jalan balik ni satu je. Sebagaimana jalan mai ke dunia ni, ulama kata satu, melalui jalan kelahiran. Semua orang di kalangan kita datang ke dunia melalui jalan kelahiran daripada perut ibu. Dan jalan nak balik pun satu je, jalan kematian. Tak ada siapa boleh lepas daripada kematian. Jalan nak pulang kepada Allah Ta'ala. Tetapi untuk selamat dalam perjalanan pulang, Allah beritahu, lau salaku kullat tariq, mereka pilih mana-mana jalan. Wastaftahu kullabab, mereka ketuk mana-mana pintu untuk balik berjumpa dengan aku tak akan terima kembali mereka, kata Allah, illa min waraika, melainkan di belakangmu wahai Muhammad. Nak balik jumpa Allah mesti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita dah beriman pada Allah, tapi ada dua makam lagi kita belum naik. Makam yang ditempuhi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tanya kita dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian sangka kamu semua akan masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal sampai saat ini kamu masih belum menempuhi jalan yang ditempuhi oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu, nabi-nabi dan para sahabat. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka telah mengalami berbagai susah payah, kemiskinan, kelaparan, susah payah. Wazulzilu, hati kaki mereka digoncang oleh Allah Ta'ala. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, demi agama ini kadang-kala Nabi tertunggu-tunggu bila nak datang pertolongan daripada Allah. Nabi dan Rasul-Rasul, orang beriman, para sahabat tertanya-tanya bila nak datang bantuan daripada Allah Ta'ala. Beratnya ujian yang Allah bagi kepada mereka. Hari ini kita tanya kenapa kita tak khusyuk dalam solat macam para sahabat. Kita tanya kenapa ustaz, sahabat Nabi angkat takbir, Abdullah bin Umar kahwin 2 minggu, Masya Allah, bapa dia Umar bin Al-As radhiyallahu anhu tanya pada menantu dia, wahai menantu kesayangan, abah nak tanya macam mana anak abah tu okey ke tak okey? Perempuan malu nak jawab, anak abah tu okey sangat bah, okey sangat. Bila kau cakap macam ni, abah pula jadi menggelabah, jadi risau pula abah. Kenapa okey sangat tu? Minta maaf bah, saya dah kahwin 2 minggu, tapi saya masih anak dara lagi sekarang ni, Masya Allah. Umar bin Al-As kata, astagfirullahalazim, apa dah jadi dengan anak aku ni? Tapi aku sendiri nak nasihat kat dia pun aku malu. Sebab ibadat malam dia terlalu hebat. Sahabat Nabi malu, ayah malu dengan anak. Sebab anak punya amalan lagi hebat daripada ayah dia, Masya Allah, bila dididik dengan betul. Bawa datang anak dia jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pun malu nak cerita, tapi Rasulullah tanyalah dengan dia, dah 2 minggu kahwin tak sentuh isteri lagi ni, macam mana? Isterinya masih darah. Nabi SAW beritahu, wahai Abdullah bin Umar, ceritakan pada aku apa yang berlaku.
Dia kata Rasulullah simple je, tiap-tiap malam saya masuk dalam bilik kamar, rumah ke tempat bilik tidur. Kadang saya memang ada niat nak bersama dengan isteri, tapi bila saya masuk, saya cuma minta izin nak solat 2 rakaat je daripada isteri saya. Tiap-tiap malam masuk, izinkan abang sembahyang 2 rakaat nak sebelum tidur, mungkin ini sembahyang terakhir. Jadi tuan-tuan, tapi dia kata setiap kali saya angkat takbir, terus Allah Ta'ala bawa saya ke dalam taman syurga. Jadi saya berjalan dalam taman syurga sampai saya hanya sedar saya masih belum mati, saya berada di dunia bila azan subuh dikumandangkan. Jadi sepanjang malam tak sedar diri masuk dalam taman syurga, kan? Duduk dalam taman, tengok keindahan syurga yang Nabi ceritakan tu bukan lagi bayangan tapi dah jadi nyata. Tiap-tiap malam duduk dalam taman syurga. Kita tanya, ya wahai ustaz, kenapa kita tak dapat sembahyang macam tu? Sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kepada sahabat ni kefahaman agama, hakikat agama, kemanisan iman ni kerana mereka dapat Islam dengan pengorbanan, sedangkan kita dapat Islam dengan percuma. Sebab tu tuan-tuan, kalau tanya kita sebagai seorang Islam, apa yang kita rasa best? Kita selalu mengatakan I am proud to be Malaysian. Saya bangga jadi orang Malaysia. Ini zaman-zaman dekat nak merdeka ni tuan-tuan, kibarkanlah jarul gemilang, I am proud to be Malaysian. Tak salah. Tapi kita jarang merasakan I am proud to be Muslim, I am proud to be the believers. Saya bangga jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bangga jadi orang beriman. Kalau cakap pun cakap mulut je, tak rasa di hati. Sebab apa tuan-tuan? Islam kita, Islam warisan, Islam yang kita dapat daripada nenek moyang. Dan kita sebagai orang Islam tak pernah rasa sikit pun susah payah kena ketik nyamuk kerana agama pun tak pernah. Kalau tanya kepada kita, parut-parut yang ada di badan kita ni tuan-tuan, ini parut luka kerana apa? Ini injured kerana apa? Jatuh motor. Ini luka apa, lutut rosak kerana apa? Masa muda dulu ustaz kuat sangat melompat, kuat sangat main takraw, kan? Luka-luka parut di badan kita ni semua kerana urusan dunia, kerana seronok, kerana hiburan, kita rosakkan badan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Nabi dan para sahabat, ada di antara mereka Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala, hidungnya, telinganya putus, bahkan jantungnya dirobek semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Mana kita nak lawan? Kan, masya-Allah, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu 2 lengan putus dalam peperangan Uhud. 2 lengan dikorbankan untuk agama Allah. Kita yakin besok di padang mahsyar sebagai umat Rasulullah kita kumpul sama-sama dengan dia orang satu tempat. Tapi kalau dia orang tanya kita, masya-Allah tuan ni, masya-Allah, kita tanya dia orang, tuan masya-Allah mana lengan? Sebab orang mati syahid ni tuan-tuan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan darah masih mengalir lagi, cuma bau darah itu bau kasturi. Tanya kat dia orang, tuan itu kenapa ni? Masya-Allah, Sayyidina Hamzah jantungnya masih terbuka lagi, dadanya masih terbuka lagi. Dia kata ini semua kami habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah di jalan Allah taala, berjuang di jalan Allah taala. Kalau tanya pula, tuan itu luka di kepala kenapa? Dululah gaduh, kan? Gaduh rebut kawasan. Tuan-tuan mulia, mana kita nak letak muka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu tuan-tuan, malam ni sikit kita cerita bab hijrah tuan-tuan. Cerita hijrah ni panjang. Nak menceritakan kepada kita hari ini sebagai orang Islam, ada ke siapa-siapa nak halau kita daripada Malaysia ni tuan-tuan, untuk keluar daripada negara ini kerana kita jadi orang Islam. Tetapi Rasulullah SAW dengan para sahabat, selepas beriman kepada Allah, Allah Ta'ala dah terima, Allah dah iktiraf Rasulullah sebagai hamba ni malam Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala mengakui dia sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi rupanya lepas dapat pengiktirafan itu, Nabi Muhammad SAW bukan mengurangkan pengorbanan untuk agama, tapi lebih lagi, tambah lagi pengorbanan. Rupanya Rasulullah ni betul-betul sekali alang-alang hidup bagi betul-betul pengorbanan untuk Allah. Sehingga Nabi SAW beritahu, la rahata li Muhammadin ba'dal yaum, Muhammad tak akan berehat selepas daripada hari ini, mati baru rehat. Ini bagi Rasulullah dan para sahabat. Jadi tuan-tuan yang mulia, kerana Islam ini, umat Islam berhijrah 4 kali. Masya Allah, lepas makam beriman, ada makam hijrah dan makam jihad fi sabilillah. Ini 2 makam yang kita tak pernah lalui.
Sebab itu kita tak pernah rasa, tak pernah tahu apa itu Islam. Sebab Islam sampai ke tempat kita ni, wali-wali songo datang ke Indonesia, sampai ke Islam di sana, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halaman. Kita tak tahu perasaan mereka. Orang daripada sana pula datang bawa Islam ke sini, daripada India, daripada Gujarat, daripada Yaman. Kita cuma tahu lahir-lahir dah tengok masjid dah ada, madrasah tahfiz dah ada, lahir-lahir tengok 1.5 bilion orang Islam dah ada dalam dunia. Tak tahu macam mana Islam itu tersebar. Tetapi Nabi dan para sahabat mereka sendiri merasakan. Sehingga tuan-tuan rahmatul Allah, Sayyidina Osman bersama dengan kumpulan dia, kali pertama 18 orang pergi berhijrah ke Habasyah. Kerana Islam terpaksa tinggalkan negara yang tercinta. Orang Arab pula tuan-tuan, bukan macam kita. Saya selalu sebut orang Melayu ni perut antarabangsa tuan-tuan. Perut antarabangsa macam mana? Makanan Arab boleh makan nasi biryani Pakistan, boleh makan Karachi punya biryani. Sekejap pergi negeri China tuan-tuan, makan mi China pula tuan-tuan. Pergi ke mana-mana tempat, cuma sekali saya tak boleh makan makanan Afrika, memang tak boleh makan. Saya pergi ke Ghana tuan-tuan, orang Afrika dia masak bubur keladi tuan-tuan. Bubur keladi makan pula pakai tangan, dia tak pakai sudu. Ya Allah, memang tak boleh makan. Kan? Makanan lain semua boleh sapu. Kan? Semua nak try. Makanan Melayu habislah kita sapu. Tuan-tuan yang mulia. Tapi orang Arab ni dia bukan jenis macam kita. Kalau bukan makanan dia, dia tak boleh makan. Saya pernah bagi orang Arab makan mi goreng tuan-tuan, dia jamah sikit. Mahal Aisyah makaruna. Tak boleh. Orang Arab. Jadi maknanya bila orang Mekah pergi ke Habasyah, pergi ke Afrika tuan-tuan, lagi dia orang tak boleh makan, merana. Berbulan-bulan duduk sana rindu nak balik Mekah. 2 kali Sayyidina Osman dengan rombongan dia pergi hijrah ke Habasyah, lari. Tuan-tuan yang mulia, nak selamatkan iman, nak selamatkan agama. Tuan-tuan yang mulia, tapi bila akhirnya terdengar berita kata Nabi Muhammad dengan orang musyrikin dah berbaik, kan? Orang musyrikin dah lembut dah, tak macam dulu dah gaduh-gaduh, marah-marah. Maka orang di Habasyah pun pakat balik. Bila balik tengok lagi teruk. Nabi pun tengok di Mekah dah tak ada peluang nak sebarkan Islam. Ajak anak angkat dia Zaid bin Harisah pergi ke Taif. Semua orang tahu cerita Nabi di baling batu di Taif, sampai badan Nabi berlumuran dengan darah. Itu Rasulullah, orang yang paling mulia, nak sebarkan Islam, sampai tubuh badan dia berlumuran dengan darah. Nabi sedih, menangis, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya selepas Nabi balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah muka bumi Allah ni luas, kamu berhijrahlah ke mana-mana tempat. Kata baginda SAW, mula-mula aku bermimpi aku berhijrah ke tempat yang banyak pokok-pokok kurma. Aku menyangka negeri itu adalah negeri Tihamah, ternyata adalah Madinatul Munawwarah. Allah pilih Madinah tuan-tuan, bukan negeri impian. Kalau kita ni orang Islam akhir zaman nak berhijrah, tapi nak duduk Australia, nak duduk New Zealand, nak duduk Canada, I want to migrate, nak migrate. Tapi nak migrate ke Mekah Madinah, dah tak mau kita. Nak migrate tempat negara moden-moden supaya apa? Boleh hidup kaya senang lenang kat sana. Tuan-tuan mulia, tak salah. Hijrah kerana dunia pun tak salah. Tapi hijrah yang paling Allah Ta'ala suka, hijrah kerana agama, kerana Islam tuan-tuan. Sahabat Nabi Allah uji, migrate ke Madinah. Madinah tempat yang semua orang Arab tak suka. Allah Ta'ala uji. Orang Mekah dengan orang Madinah ni tuan-tuan berbeza. Orang Mekah Nabi mulakan Islam di sana, tapi orang Mekah jual mahal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dengan agama jangan jual mahal. Ada offer ajak pergi umrah jalan. Orang ajak kita pergi mana-mana, jumpa tuan guru, ziarah pondok-pondok, ziarah negara-negara Islam. Orang ajak pergi Palestin, pergi tuan-tuan. Sekarang dah tak boleh pergi dah. Kan? Jangan jual mahal dengan agama, jalan. Ada orang ajak untuk jalan kebaikan, pergi. Orang Mekah dijual mahal, Allah rugikan mereka. Sepatutnya Islam berkembang di Mekah, Nabi wafat di Mekah. Tapi kerana orang Mekah tidak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah datang ke Mekah tuan-tuan, nak buat haji tahun itu. Abu Jahal datang sound dia orang.
Kamu orang-orang Madinah datang ke Mekah jangan buat hal tau. Aku sebagai pemuka Quraisy, aku bagi amaran kepada kamu. Orang Madinah kata kami memang datang nak buat baik, nak menunaikan ibadat, bukan nak buat masalah di tempat tuan-tuan. Kami tahu kami orang Madinah. Orang Madinah masa tu dipanggil Yasrib. Kalau orang Arab sembah dengan orang Yasrib ni, Masya Allah, anta min wain, ana min Yasrib. Anta Yasribi, awak orang Yasrib. Maknanya orang Yasrib ni paling low class di kalangan masyarakat Arab pada ketika itu. Pandang hina pada orang Madinah. Maksud aku, kata Abu Jahal, jangan buat pasal ni bukan buat kacau, tapi jangan datang dekat dengan insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu tukang sihir, dia tu orang gila, jahat dia tu. Orang Madinah ni pelik pula. Selalu macam tu lah tuan-tuan. Di kampung orang kata dia tak guna, dia jahat, tapi orang luar kata dia bagus. Mana-mana macam tu lah bomo kampung tuan-tuan. Satu Malaysia kata ini pakar tok bomo pakar patah ni, bomo patah ni, tapi orang kampung tak kenal. Begitulah tuan-tuan. Orang Madinah dengar cerita Nabi Muhammad ni seorang baik. Daripada mulut orang Yahudi sebelum mereka pergi ke Mekah, dengar kata di Mekah dah ada Nabi akhir zaman dah muncul. Orang mengatakan dia macam-macam, tapi dia adalah Nabi akhir zaman. Orang Madinah dia kata kami ni tak reti, jahil. Orang Yahudi ni ada kitab, kita tak ada kitab. Jadi bila orang Yahudi ahli kitab ceritakan tentang kebenaran Nabi akhir zaman, masa itu Yahudi di Madinah asyik cerita Nabi akhir zaman dah keluar, Nabi akhir zaman dah keluar, Nabi akhir zaman dah keluar. Tak lama kita nak beriman dengan dia, nak berjihad dengan dia, nak menyebarkan Islam bersama dengan dia. Orang Madinah kata, kita ni dengar-dengar berita tentang Rasulullah, jumpa depan mata ni, alang-alang teruslah beriman, supaya kita jadi golongan wa ana awwalul mukminin, orang yang pertama beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita mendahului orang Yahudi. Ini semulianya orang Madinah tuan-tuan. Maka 6 orang yang pertama telah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajar mereka kan, berimanlah dengan Allah, jangan syirik pada Allah, tunaikan solat, berpuasa, menunaikan zakat, jangan syirik pada Allah, jangan zina, jangan buat dosa besar. Masya Allah, jangan cerita tentang Allah, tentang benda yang tak betul. Nabi SAW ajar mereka benda halal, benda haram. Mereka pun balik. Orang Madinah 6 orang. 6 orang balik. Dia berdakwah pula di Madinah, ajak orang lain masuk Islam. Ini sifat orang Islam dulu-dulu. Dia masuk Islam, dia tak berpuas hati dengan keislaman dia, dia nak ajak orang lain juga beriman pada Allah. Sebab agama ni agama yang benar, kebenaran tak boleh disembunyikan. Tahun depan 12 orang datang, Nuqaba, nakib-nakib tuan-tuan, 12 orang pemuka-pemuka kaum. Mereka ni pula berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'atul Aqabah al-ula, bai'ah Aqabah yang pertama tuan-tuan. 12 orang pemuka daripada orang-orang Madinah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana 12 orang tadi nak balik semula ke Madinah, pada kali ini mereka memohon, buat satu request daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami orang Madinah nak minta satu perkara, iaitu ya Rasulullah, tolong hantar seorang muallim, seorang muballigh, seorang guru untuk mengajar kami yang dah Islam ini, mengajar kami agama Islam dan mendakwah orang lain yang belum beriman pada Allah ini untuk memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar, ini tokoh yang penting dalam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang anak muda yang dulunya anak orang jutawan di Mekah tuan-tuan, beriman dengan Allah. Ayah dia telah halau daripada rumah dalam keadaan ditelanjangkan dia punya pakaian dia. Cuma mak dia tak sampai hati tengok anak dia telanjang, malu pula keluarga siapa. Akhirnya dia campakkan selai kain selimut. Kain selimut tadi dikerat dua jadi kain pelekat, jadi baju. Itulah pakaian Mus'ab bin Umair. Dia duduk belajar agama dengan Nabi sampai jadi ulama. Maka pada hari itu Nabi hantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala untuk berdakwah di Madinatul Munawwarah. Setahun Mus'ab duduk di sana. Maka kata dalam riwayat menyebut, hampir keseluruhan warga Madinah telah beriman kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, inilah sumbangan dia untuk Islam. Tapi akhirnya dia terbunuh dalam peperangan Uhud dalam keadaan 2 tangan dia telah putus. Inilah Sayyidina Mus'ab radhiyallahu ta'ala. Hari dia meninggal dunia, Nabi sendiri turun dalam kubur dia untuk mengkebumikan jenazah dia dalam keadaan Nabi sangat
Sedih tuan-tuan, inilah anak muda yang dulunya anak orang kaya, tapi korbankan kekayaan dia demi untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nabi begitu sedih dengan kematian Saidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dalam keadaan jasanya pada Islam sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Sampai hari ini Islamnya orang Madinah maka akan masuk dalam akaun Saidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu sampai hari kiamat. Tuan-tuan mulia, selepas tahun depan, tahun yang ketiga tuan-tuan, orang Madinah datang lagi. Kali ini lebih ramai, lebih kurang 80 orang datang kepada baginda SAW. Kali ini requestnya lain pula. Kali ini kami nak jemput semua orang Islam, saudara-saudara seagama dengan kami. Kami nak jemput Rasulullah. Sudilah menjadikan Madinah sebagai kampung ataupun tempat tanah watan baginda sallallahu alaihi wasallam, bumi hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bila dapat tahu orang Madinah bagi offer, dia pun datang bagi ambaran pada orang Madinah. Andai kata kalian menjemput Muhammad dengan niat untuk mengkhianati beliau di Madinah, nanti korang bunuh dia, kau sakiti dia, kami kaum Quraisy tidak akan berdiam diri, keluarga Muhammad akan ambil tindakan balas. Orang Madinah kata, kami minta maaf, kami memang ikhlas jemput Rasulullah SAW datang ke tempat kami. Sebab itu tuan-tuan, tak bolehlah dari segi adab untuk mengatakan Rasulullah sebagai pelarian. Sebab apa? Nabi datang dengan jemputan daripada orang di Madinatul Munawwarah, dan keberangkatan Nabi SAW adalah merupakan perintah daripada Allah Ta'ala untuk menunjukkan pengabdian Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW pun bagi arahan untuk sahabat Nabi berhijrah, tapi masa tu semua pakat takut-takut, masih lagi dalam keadaan fobia. Jadi hijrah mereka di tengah-tengah malam, kemah-kemah barang siang hari, pukul 2, pukul 3 pagi mereka akan keluar perlahan-perlahan daripada rumah mereka. Dan orang pertama yang berhijrah adalah pasangan suami isteri, Ummu Salamah dengan Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dalam perjalanan, kaum Quraisy telah tangkap mereka berdua. Turunkan Ummu Salamah daripada unta, pergilah kamu wahai Abu Salamah berseorang diri bermusafir ke Madinah Al-Munawwarah. Kami tak akan izinkan anak perempuan kami ini bermusafir dengan kamu ke Madinah Al-Munawwarah. Setahun lamanya Ummu Salamah menangis di atas perpisahan dengan suami dia. Setiap hari lepas subuh dia keluar menangis sampai petang, di tengah padang pasir menangis sampai genap 1 tahun. Akhirnya keluarga dia menyangka kalau kami biarkan dia terus menangis, mungkin matanya akan buta dan mungkin dia akan meninggal dunia. Akhirnya keluarga beritahu, pergilah kamu wahai Ummu Salamah berjumpa dengan suami kamu di sana. Kemudiannya suami kepada Ummu Salamah meninggal dunia. Maka hari suami dia meninggal dunia, Masya Allah, Nabi SAW ajarkan dia satu doa. Masya Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah ganjaran kepada aku di atas musibah kematian suami ini, dan gantikan aku dengan suami yang lebih baik. Ummu Salamah kata, tak ada siapa lebih baik daripada Abu Salamah. Dialah suami yang paling istimewa dalam hidup saya. Tetapi rupanya Allah gantikan Rasulullah SAW sebagai suami kepada Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala. Dialah wanita yang terawal yang berhijrah ke Islam. Tuan-tuan yang mulia, selepas Sayyidatina Ummu Salamah, giliran Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala pergi berhijrah. Mus'ab orang kaya. Masa dia nak berhijrah tuan-tuan, kaum musyrikin telah sekat perjalanan dia, tak bagi dia pergi. Kami tak izinkan kamu bawa kekayaan kamu keluar daripada kota Mekah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mengatakan, kalau tuan-tuan izinkan saya pergi, saya akan bagi seluruh harta saya kepada kamu. Kedai saya, supermarket saya, kuda saya, unta saya, semua menjadi milik kamu. Tetapi tolong bebaskan saya. Maka Masya Allah, kata kaum musyrikin, kami bukan nak engkau, kami nak harta engkau. Jadi semua ambil harta dia, lepaskan dia pergi. Allah pun turun ayat Quran memuji perbuatan Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Allah beritahu, minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sebagian manusia sanggup menjual dirinya untuk membeli redha Allah Taala. Wallahu raufun bil ibad. Allah Maha pengampun, penyayang dan pengampun kepada hamba-hambanya. Maka akhirnya tuan-tuan, tiba pula giliran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berhijrah. Sayyidina Umar, dia ulama kata keislaman dia menguatkan semangat orang Islam, dan hijrah beliau telah membantu kepada Masya Allah penghijrahan orang lain. Semoga Allah merahmati Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hari dia nak berhijrah, dia telah masuk ke dalam rumah dia, masukkan 2 bilah pedang di belakang dia, masukkan semua anak panah dalam keranjang dia, dan dia telah melakukan satu iklan sebelum dia pergi. Dia melakukan tawaf wida.
tuan-tuan boleh diberitahu pada kaum musyrikin, andai kata siapa di kalangan tuan-tuan yang berani mencabar saya, bertarung dengan saya di mana-mana saja, seorang atau beramai-ramai, di mana-mana lorong, mana-mana tempat, maka saya bersiap sedia untuk bertarung dengan siapa pun di kalangan tuan-tuan. Siapa yang nak tengok anaknya jadi yatim, isterinya jadi janda, dipersilakan. Ternyata tak ada siapa yang berani menentang Sayyidina Umar. Dia berhijrah dalam keadaan tak ada siapa pun halang perjalanan dia sampai di Madinatul Munawwarah. Tiba pula giliran Ahlul Bait, anak perempuan Nabi, isteri-isteri Nabi berhijrah. Isteri Nabi pun susah kerana agama. Anak perempuan Nabi Zainab binti Rasulullah SAW dalam keadaan syarat mengandung, ajak suami dia Al-As bin Wa'il berhijrah bersama-sama, tetapi Al-As enggan, tak nak ikut dia. Al-As dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, Zainab pergi bersama dengan keluarga dia. Dalam perjalanan kaum musyrikin telah memanah unta Zainab radhiyallahu anha, akhirnya dalam keadaan mengandung, syarat hamil. Maka insya-Allah Zainab telah jatuh daripada unta dia, dan akhirnya kandungan dia telah jatuh gugur, masya-Allah. Darah menyimbah di atas padang pasir. Zainab, anak perempuan Nabi, bangkit, panjat unta balik dan teruskan perjalanan sampai di Madinah. Berapa lama, akhirnya Zainab telah meninggal dunia. Tuan-tuan mulia, inilah hijrah para sahabat, para sahabiah. Kita hari ini tak pernah rasa susah pun kerana agama, tak pernah sakit kerana agama. Kerana itu tuan-tuan, kita tak rasa kemanisan Islam, kemanisan iman, sayang pada agama. Kalau orang conteng kereta kita, anak kita, coretkan kereta kita dengan paku, tuan-tuan, hati kita terbakar. Tapi anak-anak muda kita tinggalkan solat, orang perempuan tak tutup aurat, masjid kita kosong, Al-Quran dibiarkan, tak ada orang nak baca, tuan-tuan. Hati kita tak rasa sedih pun. Sebab apa, tuan-tuan? Kita tak pernah korban sikit pun untuk agama, untuk dunia kita. Kalau orang langgar kereta kita marah, tuan-tuan. Kenapa? Kita rasa kereta kita berharga. Tapi agama kita, tuan-tuan, tak pernah kita rasa harga, sebab kita tak pernah ada mujahadah, susah payah untuk agama kita. Tidak seperti para sahabat, mereka mengatakan ayan qusuddin wa ana hayyun. Apakah mungkin Islam runtuh, agama Islam jatuh, berkurangan di saat Abu Bakar masih hidup, orang yang bersama berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, banyak sahabat-sahabat Nabi telah pergi, akhirnya yang tinggal hanyalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang terakhir berhijrah. Semua sahabat Nabi dah sampai di Madinah. Cerita dekat orang Madinah, Rasulullah SAW nak sampai. Orang Madinah hari-hari dengar cerita Rasulullah, tak pernah jumpa Nabi, rindu dengan Nabi. Macam kita juga tak pernah jumpa Rasulullah, hari-hari dengar cerita Rasulullah. Maka orang Madinah membuat-buat rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak pernah tengok Rasulullah. Maka akhirnya, tuan-tuan, pada satu hari Allah telah izinkan Nabi Muhammad SAW, sekaranglah masanya untuk kau, wahai Muhammad, untuk berhijrah pada hari ini, Masya Allah, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW pun pergi rumah Abu Bakar lepas zuhur, waktu yang sangat panas. Nabi tak pernah ziarah rumah orang pada waktu itu. Maka Sayyidina Abu Bakar pelik, hari ini Rasulullah SAW datang ke rumah kita dalam keadaan bukan mengikut kebiasaan, hari ini luar biasa. Nabi SAW beritahu, wahai Abu Bakar, insya-Allah malam nanti kita akan berhijrah bersama-sama. Masya Allah, terperanjat Abu Bakar, terharu. Masya Allah, wahai Rasulullah, adakah aku diizinkan bersama dengan Tuan? Ya, Allah telah mengizinkan kamu berangkat bersama dengan aku. Ya Rasulullah, Allah sebut nama saya Abu Bakar. Ya betul, Allah sebut nama kamu Abu Bakar. Ya Rasulullah, betapa besarnya kegembiraan saya, dan saya nak sampaikan sebuah berita gembira pada engkau ya Rasulullah. Sebenarnya untuk bersiap sedia untuk berhijrah pada hari ini, 6 bulan yang lalu saya telah beli 2 ekor unta untuk menemani perjalanan kita menuju ke Madinatul Munawwarah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk agama kita tak boleh menerima ataupun orang panggil berkorban dalam keadaan percuma, kan? Maka saya akan bayar unta yang kamu telah beli tadi. Sekarang apa? Syarat untuk berhijrah dan berjihad, bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri kamu sendiri dan harta kamu sendiri, masya-Allah. Maka tuan-tuan, dipendekkan cerita, Sayyidina Abu Bakar telah serahkan unta kepada satu orang musyrikin yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Ulama kata Allah banyak kali selamatkan Rasulullah bukan dengan orang Islam. Allah selamatkan Nabi ini dengan perantaraan orang bukan Islam. Sebelum itu Abu Talib yang menjadi pelindung Nabi. Kali ini Abdullah bin Uraiqid, seorang yang musyrikin, tapi menjadi guide untuk bawa Nabi SAW dalam perjalanan, tapi dia tidak mengkhianati Rasulullah SAW. Tuan-tuan mulia, pada malam itu Nabi SAW nak berangkat. Nabi siap-siapkan barang dia.
tuan-tuan, dan beritahu pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai Ali, malam ini kau tidur di tempat tidur saya. InsyaAllah mau'iduna fil Madinatul Munawwarah, perjanjian kita akan bertemu di Madinah Al-Munawwarah. Orang tanya Sayyidina Ali, dalam keadaan kamu tahu orang Makkah nak cincang Rasulullah, tapi kenapa engkau sebagai anak muda masih lagi berani tidur di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, aku yakin dengan sabdaan Rasulullah. Nabi kata kita akan bertemu di Madinah, berarti malam ini aku pasti tak akan mati. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan barang amanah pada Sayyidina Ali. Banyak orang simpan barang amanah pada Rasulullah. Nabi ni macam banker, tuan-tuan. Orang tahu Rasulullah ni jujur, barang-barang itu disimpan pada Rasulullah. Sebab itu Nabi tinggalkan Sayyidina Ali, besok serahkan barang amanah daripada tuan-tuan dia, maka kita akan berhijrah pada malam ini. Maka tuan-tuan, dalam keadaan Nabi SAW nak berhijrah itulah, Abu Jahal di siang hari telah buat mesyuarat. Apa yang kita nak buat dengan Muhammad? Keputusannya ada 3. Kita penjarakan dia, atau kita usir dia daripada bumi Madinah, ataupun kita bunuh dia. Semua orang tak berani nak bunuh Rasulullah, sebab kaum Quraisy ini Masya Allah, Bani Hashim, orang adalah keturunan yang sangat kuat, tak ada siapa mampu. Tapi Abu Jahal kata, saya ambil tanggungjawab berisiko. 10 kabilah hantar 1 orang, setiap kabilah hantar 1 orang anak muda paling berani, kita bekalkan dia dengan pedang yang paling tajam untuk cincang Muhammad pada malam ini. Tapi Allah Ta'ala uji keimanan Nabi, keyakinan Rasulullah. Nabi SAW langsung tak terkesan dengan senjata yang ada pada mereka, kekuatan musuh. Nabi hanya terkesan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu ulama kata, orang beriman tak terkesan dengan suasana, dia terkesan dengan apa perintah Allah di saat ini. Perintah Allah keluar, maka Nabi keluar daripada rumah dia, walaupun keadaan waktu itu sangat berbahaya. Kalau kita gangster tunggu 30 orang depan rumah kita, bawa parang, tuan-tuan, kita berani keluar ke tuan-tuan? Tak berani. Rasulullah SAW buka pintu sambil meraup senggagang pasir, baca doa. Doa ni semua orang hafal insya-Allah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi pun baca, campak pasir atas muka orang musyrikin tadi, tuan-tuan. Kita baca juga doa ni, tuan-tuan, bila kita naik kereta insya-Allah taala, kan? Tengah naik kereta tengok rupanya beratur panjang, ada roadblock, masya-Allah. Kelang kabut tak pakai ni tali pinggang, seat belt. Tengok-tengok masya-Allah, kita punya road tape pun dah mati 2 hari lepas. Allahu akbar, nak buat macam mana ni? Kena saman aku. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai depan polis, assalamualaikum sikit, masya-Allah. Masya-Allah. Rupanya berkesan jugalah. Tapi jangan amalkan selalu insya-Allah taala. Tapi berkesan. Alhamdulillah selamat. Boleh tersenyum kat kita, alhamdulillah. Ini doa sangat mujarab lah, tapi gunakan untuk kebaikan insya-Allah. Nabi SAW baling tadi pasir, semua tadi pemuda-pemuda tadi tertidur, tuan-tuan. Bila semua terbaring, Nabi SAW pernah ambil pasir, tabur atas kepala dia orang, nak tunjukkan pada dia orang isyarat daripada Rasulullah, kamu telah gagal menangkap aku. Allah Ta'ala selamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia, Nabi SAW keluar daripada rumah dia dalam keadaan tidak memakai kasut, tuan-tuan, masya-Allah. Ulama beritahu Nabi jalan tenjek-tenjek kaki ujung-ujung jari. Dalam perjalanan Nabi SAW keluar daripada rumah dia, Nabi SAW menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk dalam rumah Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar telah siapkan barang-barang untuk ayah dia. Dan masya-Allah, Nabi SAW pun keluar daripada dapur rumah Abu Bakar. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah sekarang ni, di Mekah ada hotel Hilton lama, kemudian ditukar kepada Millennium. Di atas hotel tu ada sebuah masjid, musalla Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar yang Nabi SAW keluar daripada rumah itu masa malam hijrah, tuan-tuan. Keluar daripada Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan Nabi SAW menangis. Nabi berjalan 2-3 langkah, pandang Kaabah, pandang Mekah. Nabi menangis, air mata berlinangan di kelopak mata baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mekah, ma atyabaki wa ma atyaba rihaki. Wahai Mekah, alangkah eloknya engkau, bumi yang terbaik. Alangkah harumnya engkau, hai Mekah. Laula anna qaumi akhrajuni, bukanlah kalaulah bukan kerana aku dikeluarkan oleh kaum aku, lama kharajtu minki abadan, aku tak akan pernah bercita-cita ma sakantu ghairaka, aku tak akan pernah buat keputusan untuk berpindah ke tempat yang lain. Nabi SAW menangis, tuan-tuan, meninggalkan Mekah. Begitu sedih, tuan-tuan, sayang, lahir di Mekah, membesar di Mekah, tetapi kerana agama, Nabi SAW terpaksa tinggalkan untuk tunaikan perintah Allah SWT untuk berhijrah.
Tuan-tuan, Nabi SAW dengan Abu Bakar telah memilih laluan yang orang lain tak biasa pernah lalu. Hanya Abdullah bin Uraiqid saja tahu jalan itu. Nabi SAW telah pergi menuju ke Gua Sur. Laluan biasa lalu ikut jalan belah sini, tapi Nabi ikut laluan persisiran pantai, tuan-tuan. Sampai di Gua Sur. Dalam perjalanan itu, ulama beritahu Abu Bakar lah orang paling sibuk. Sekejap ke depan, sekejap ke belakang, sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Masya Allah, ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, apa dah berlaku pada kamu?" Dia kata, "Wahai Rasulullah, kita tahu musuh kita di mana-mana. Sebab itu saya berjalan di depan. Andai kata anak panah datang daripada arah depan, biarlah dada saya yang menjadi perisai. Andai kata anak panah datang daripada belakang, biarlah belakang saya menjadi perisai," kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Abu Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama beritahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi beritahu, jasa mana-mana umat aku untuk agama ini telah aku balas untuk mereka di dunia ini. Aku dah balas semua dah, pengorbanan siapa pun dalam dunia ini. Tetapi melainkan jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tak mampu nak balas jasa dia, kasih sayang dia, pengorbanan dia. Hanya Allah akan bayar balasan pada Abu Bakar, balasan yang terbaik di hari kiamat nanti, tuan-tuan. Sampai di depan Gua Sur, Abu Bakar beritahu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tuan tunggu sekejap di luar, biar saya masuk." Sayyidina Abu Bakar tanggalkan baju dia, lap semua dinding, Masya Allah, dan lantai di dalam Gua Sur, dan koyakkan baju dia. Cebisan-cebisan baju tadi ditampal lubang-lubang yang ada dalam Gua Sur itu, dan melainkan lubang di lantai yang begitu besar. Sayyidina Abu Bakar tutup dengan peha dia. Masya Allah, tuan-tuan boleh, Sayyidina Abu Bakar mengizinkan Rasulullah masuk dan tidur di atas ribaan dia. Masya Allah, pak mentua ajak menantu tidur atas riba dia. Masya Allah, begitu sekali kasih sayang Abu Bakar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 3 hari 3 malam Nabi SAW duduk dalam Gua Sur. Ulama kata amalan Abu Bakar 3 malam duduk dalam Gua Sur itu sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Satu malam di Madinah, tuan-tuan, Siti Aisyah pandang langit, tuan-tuan. Masya Allah, kalau bini kita pandang bintang banyak, tuan-tuan, di teringat apa, tuan-tuan? Dia ajak kita berjiwa dengan dia lah, tuan-tuan. Masya Allah, kanda-kanda nampak bintang banyak tak malam ini? Masya Allah. Ya, banyaklah. Kenapa? Masya Allah. Kanda pun bercakap lah, andai ku petik bintang itu, ku jadikan hantaran. Masya Allah, macam-macam lah kan, kita berkasih sayang ni. Masya Allah. Tapi isteri Nabi bila tengok bintang teringat akhirat, tuan-tuan. Masya Allah. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, adakah amalan manusia di dunia ni sebanyak bintang di langit?" Maka kata baginda SAW, "Ada, wahai isteriku." Kan, wahai Aisyah radhiyallahu ta'ala, itulah amalan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Merajuk Siti Aisyah, "Wahai kekanda, kalau begitu macam mana bapak saya?" Kan, udah amalan Umar semua dah banyak bintang di langit. Maka kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sesungguhnya amalan bapak kamu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semalaman dia bersama dengan aku dalam Gua Sur, lebih bernilai daripada amalan seluruh ahli keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Semalaman je. Sebab tu Sayyidina Umar kata, andai kata Abu Bakar izin untuk ditukarkan satu malam itu dengan seluruh amalan aku bersedia untuk tukar amalan tersebut. Kita hari ni ajak tukar benda lain, tuan-tuan, dengan kawan. Tukar baju dengan kereta, tukar ini motor, tukar itu. Amal sahabat Nabi ajak tukar amalan, tuan-tuan. Masya Allah, 3 malam Abu Bakar sedang menidurkan Nabi SAW. Tiba-tiba, tuan-tuan, terasa kelopak pipi Nabi SAW kebasahan. Dia tengok air mata Abu Bakar menitis di atas pipi Rasulullah SAW. Nabi tanya, "Mayuki kaya Abu Bakar, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Abu Bakar beritahu, "Kaki saya telah disengat oleh sesuatu makhluk." Ada ulama beritahu makhluk itu adalah seekor ular yang hidup pada zaman Nabi Musa AS. Bila dia dengar berita Nabi akhir zaman akan lahir di akhir zaman nanti, dia berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai dapat melihat wajah Nabi akhir zaman. Ular pun rindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang mulia, ular tadi gigit kaki Sayyidina Abu Bakar untuk melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu pun ambil air liur dia, sapu pada tempat tadi, dan akhirnya sembuh. Masya-Allah. 3 malam pada hari yang pertama, tuan-tuan, Nabi duduk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba keesokan hari bila Abu Jahal dapat tahu yang rancangan mereka itu gagal, Abu Jahal buat tawaran yang kedua. Siapa dapat tangkap Muhammad hidup atau mati, maka ganjarannya adalah 100 ekor unta. Semua orang cari Nabi SAW. Orang yang paling bersungguh sekali nama Abu Karas.
Sebab dia tahu baca jejak padang pasir. Dia tengok jalan biasa, Masya Allah, lebuh raya plus tengok, tak ada kesan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar, tak ada. Tapak kaki, tapak perjalanan unta tak nampak. Tapi bila tengok jalan lain, nampak. Jalan yang jauh ni, jalan yang gharib, yang jarang orang lalui, Masya Allah. Tapi Abu Karas, padahal Rasulullah SAW dengan Abu Bakar tu dah buat strategi. Anak Abu Bakar, Abdul Rahman bin Abu Bakar, Asma tiap-tiap hari akan masak makanan untuk ayah dia, dan dia keratkan dia punya kain pengikat pinggang dia menjadi dua, tuan-tuan. Kain daripada dia punya selendang dia, ikat perut dia, Masya Allah, kain tali pinggang dia. Maka dibungkus makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Asma mendapat gelaran Zatun Nitaqain, wanita yang mempunyai dua nitaq, dua kain, dua tali pinggang, Masya Allah. Setiap hari dibungkus makanan, hantar melalui Abdul Rahman. Abdul Rahman bawa kambing, pagi-pagi keluar daripada rumah untuk padamkan jejak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tapak kaki kambing dia, Masya Allah, jalan-jalan. Malam ditidur dengan Rasulullah dengan Abu Bakar. Pagi esok dia balik, dengar berita apa yang kaum Quraisy bising-bisingkan, heboh-hebohkan, disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan itu pun Abu Karas boleh dapat baca lagi jejak Rasulullah dengan Abu Bakar berakhir di depan Gua Sur. Sampai je kaum musyrikin depan Gua Sur, tuan-tuan. Abu Bakar dah mula menggeletar, tuan-tuan, bimbang tentang keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, habislah kita pada hari ini. Andai kata mereka jenguk sikit saja ke bawah, mereka dah nampak kaki kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik di telinga Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pandangan engkau tentang dua orang lelaki yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita, Masya-Allah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah campakkan ketenangan di hati Abu Bakar, di hati Rasulullah. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, tiba-tiba Allah kuatkan mereka dengan tentera yang mereka tak nampak. Umumnya, tuan-tuan, Allah ni maha perkasa. Allah kalahkan musuh yang hebat-hebat, Fir'aun, Qarun ni, tuan-tuan, dengan musuh yang kecil, makhluk yang lebih kecil. Yang membunuh Namrud yang mengaku Tuhan adalah seekor nyamuk. Nyamuk OKU pula, tuan-tuan. Bukan nyamuk sihat, nyamuk yang terbang pun tak apa nak betul, tuan-tuan, pak masuk dalam bidung dia, tuan-tuan. Jadi untuk tolong kekasih dia pun Allah tak hantar malaikat Jibril untuk halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Allah hantar seekor labah-labah buat sarang depan pintu gua. Allah hantar burung merpati. Abu Jahal ni orang berpengalaman, tapi pengalaman dia pun dia bodoh juga, tuan-tuan. Dia ingat, Masya Allah, kalau ada orang dalam ni dah tentu sarang labah-labah tu koyak, dan burung merpati ni mesti dia lari, dia takut dengan orang. Nama pun jinak-jinak merpati. Maka bila sampai Abu Karas bawa Abu Jahal depan pintu gua, Abu Jahal kata, mengarutlah kau ni, bawa kami letih-letih panjat Gua Sur ni. Kalau tuan-tuan panjat Gua Sur sejam 2 jam baru sampai ke atas. Sampai di sini tengok gua macam ni, kau memang ngarutlah, tak payahlah, balik. Allah selamatkan Nabi SAW. Hari ketiga Abdullah bin Uraiqid datang bawa unta dan teruskan perjalanan mereka menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanan Nabi banyak checkpoint yang Nabi singgah. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi singgah, dia lalu di perkampungan satu orang laki-laki yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni, dia tak tahu tawaran 100 ekor unta ni. Dia pergi ke Mekah, baru tahu. Tadi aku memang terserempak dengan Muhammad dengan Abu Bakar. Aku tak cerita kat orang lain. Aku nak kejar 2 orang ni, aku nak tangkap, nak bagi pada Abu Jahal. Aku dapat 100 ekor unta. Tapi dalam keadaan dia nak kejar Nabi dekat sangat, ulama kata waktu itu dia dengar Nabi SAW membaca Al-Quran dalam perjalanan. Kita hari ni, tuan-tuan, dalam perjalanan musafir kita, kalau tak dapat baca Quran, dengar Quran pun tahan dah. Saya pergi Mesir, tuan-tuan, orang Mesir ni di mana-mana pun baca dengar Quran. Driver taksi, kadang budak tu pakai rock sangat, kita kata ini mesti rockers ni, dengar lagu Metallica lah kawannya. Tapi rupanya, tuan-tuan, Masya Allah, lagu yang dia orang dengar adalah Al-Quran. Nabi Muhammad baca Quran, dia pun nak panah Rasulullah SAW, tetapi Allah Ta'ala halang. Tangan dia dikakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah, habis aku kalau dalam keadaan kaku begini, Muhammad tangkap aku sekejap lagi kena pukul kosong gitulah, tak boleh nak bergerak tangan. Maka bila dia kata aku batalkan niat aku, bila batal, tangan jadi okey balik. Oh, kalau okey balik, boleh cuba sekali lagi, kaku lagi. Kali ketiga, kejar lagi. Kuda dia pun jatuh dalam
dalam tanah sampai paras dada, tangan dia pun kaku. Rasulullah SAW pun berpaling ke belakang. Wahai Suraqah bin Malik, apa yang kamu nak? Dia kata, wahai Muhammad, tolong jangan bunuh saya. Saya ni hanya sekadar tamakkan dunia tawaran 100 ekor unta kalau dapat tangkap Muhammad hidup atau mati. Tapi untuk selamatkan saya, tolonglah Muhammad, ambillah kuda saya, harta saya ni, semua ambil, senjata-senjata ni bawa pergi, selamatkan saya. Kata baginda SAW, aku tak ada kena mengena pun dengan harta kamu. Kami nak berhijrah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Suraqah itulah yang memulai agama Islam. Sewaktu di Madinah, Nabi beritahu, wahai Suraqah, apa akan berlaku kepada engkau di saat mahkota Raja Rom dipakaikan di kepala kamu? Suraqah tak faham. Macam kitalah tuan-tuan, kalau ustaz kata nanti baju kot Donald Trump tu awak yang pakai, tuan-tuan, kita percaya tak tuan-tuan? Mana Islam akan menang ke atas Amerika, ke atas mana-mana ni tuan-tuan. Dan akhirnya raja dia punya mahkota kita pakai. Yang pakai itu pula bukan orang hebat-hebat, orang Badui. Suraqah bin Malik itu orang kampung je, orang ulu tuan-tuan, boleh pakai mahkota, tak terfikir dia. Tetapi ditunggu bila detik janji Allah dan Rasul ini benar. Tunggu zaman Nabi tak ada, zaman Abu Bakar tak ada, zaman Umar tak ada, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar baru benda tu berlaku tuan-tuan. Negara Rom dikalahkan oleh para sahabat dan mahkota tadi dipakaikan di kepala Suraqah bin Malik yang dulunya nak bunuh Rasulullah, akhirnya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu pula di satu lagi kampung gangster tuan-tuan. Dakwah ni gangster pun kena dakwah. Jangan pilih-pilih orang. Orang baik-baik je kita dakwah, orang jahat-jahat, orang yang nakal-nakal kita tinggalkan. Tidak. Nabi Muhammad dengar cerita kampung ni kampung penyamun, masya-Allah. Nabi kata, bawa aku pergi sana. Jumpa dengan ketua penyamun paling besar, dua-dua nama Muhanan. Ini pun Muhanan, ini pun Muhanan. Masya-Allah. Maka Nabi SAW pun berkenalan dengan dia orang. Man antuma, kamu berdua ni siapa? Nahnu Muhanan, kami dua orang ni dua-dua Muhanan, orang yang dihinakan oleh masyarakat. Masya Allah. Nabi SAW beritahu, la bal antuma makruman. Teknik berdakwah ni kena puji orang. Ustaz saya beritahu, dalam berdakwah kekasih orang jangan disentuh. Ingat kekasih orang jangan disentuh. Dia suka tattoo, jangan kutuk tattoo dah kan. Kekasih dia tu jangan sentuh kan. Dia suka pakai gelang, jangan sentuh. Dia suka rambut panjang, jangan sentuh. Yang tu tak perlu sentuh. Yang zahir-zahir tak payah sentuh. Kalau berdakwah pada orang, awak ni apalah, pakai pun macam gini, awak ni apalah, tak payah. Bahkan ada masa kita puji kekasih dia tuan-tuan. Orang ni bila kena puji tuan-tuan, kekasih dia kena puji, dia akan seronok. Nabi SAW biasa memuji orang. Masya Allah, bal antuma makruman. Bahkan kamu berdua ni orang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu dalam berdakwah, kalau kita jumpa orang ni, Masya Allah, ahli syurga. Dia pun terperanjat. Aku pendosa macam ni pun kau kata ahli syurga. Tapi dia tersentuh. Dan benda tu sangat berkesan di hati. Masya Allah. Nabi SAW pun puji orang tadi, meleleh air mata mereka. Masya Allah, wahai Muhammad, seumur hidup kami tak pernah ada orang puji kami. Inilah kali pertama kami dipuji. Kami tersentuh hati kami, lembut hati kami. Akhirnya dua-dua mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, sampai pula di Quba tuan-tuan, di Wadi Qudaid. Wadi Qudaid ni tuan-tuan, orang pergi Mekah daripada Madinah nak pergi Mekah mesti singgah makan di Wadi Qudaid. Wadi Qudaid ni ada sejarah dia, iaitu perkampungan Ummu Ma'bad dengan suami dia Abu Ma'bad, anaknya nama Ma'bad. Ma'bad ni perawi hadis yang hebat di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Ummu Ma'bad ni Nabi singgah di rumah dia. Biasanya orang Arab dulu dia tak ada R&R. Jadi dia akan singgah rumah orang mana-mana yang dia rasa boleh minta makanan, boleh minta minuman. Jadi bila tanya Ummu Ma'bad ada makanan ke tidak, Ummu Ma'bad kata, kami ni orang miskin, kemarau pun dah lama, jadi benda pun tak ada. Nabi kata, boleh aku tengok kambing? Kambing itu pun kata Ummu Ma'bad dah tinggal tulang dengan urat je dah kambingnya. Dah tak ada isi langsung dah. Nak minum susu pun tak ada. Nabi kata, tapi izinkan saya sentuh. Tangan Nabi ni sangat penuh dengan keberkatan. Masya Allah, Nabi sentuh je puting susu kambing tadi, tiba-tiba air susu keluar dengan begitu banyak, dan kambing itu telah menjadi sihat.
Ummu Ma'bad tengok mukjizat Nabi SAW ni, Masya Allah, dia sangat terkesan. Nabi minum air susu sampai kenyang, Abu Bakar kenyang, selebihnya bagi pada Ummu Ma'bad. Balik Abu Ma'bad, barulah isteri dia bercerita, tadi kita didatangi oleh satu orang lelaki yang sangat ajaib. Kita dengar di Mekah ada orang mendakwa dia sebagai Nabi, namanya Muhammad. Rupanya hari ini dia telah sampai di rumah kita, Masya Allah. Akhirnya Ummu Ma'bad dengan Abu Ma'bad beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai pula di Quba, tuan-tuan. Sepatutnya Nabi sampai di Quba terus masuk Madinah, tapi Nabi SAW transit di Quba. Orang Madinah sangat-sangat tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Jangan-jangan Rasulullah ni diapa-apakan dalam perjalanan. Takut sangat. Dah 3 hari lewat ni, delay 4 hari. Di Quba Nabi tangguh 4 hari. Tuan-tuan yang mulia, sampai di Quba, di rumah Kalsum ibnu Abil Hadmi, satu orang sahabat yang dia juga ada sejarah pengorbanan yang besar untuk agama. Kita jangan dengar nama Kalsum ibnu Abil Hadmi, dan kita pun ingat Kalsum ni mesti orang perempuan, kan? Perempuan nama Kalsum ni rupanya orang Arab. Kalsum ni nama lelaki, tuan-tuan. Jangan salah faham, kan? Kalsum, Ummu Kalsum bukan perempuan, bukan nama dia, ibu kepada Kalsum. Mak dia tu nama lain, kan? Kalsum. Jadi tuan-tuan, Kalsum ibnu Abil Hadmi ni, dia menyambut Rasulullah. Nabi SAW singgah di tempat dia. Nabi SAW nak minum air telaga. Nabi bila nak minum, tuan-tuan, air telaga tadi sangat-sangat masin, Masya Allah. Nabi SAW kata, bawa aku ke telaga itu. Nabi pun ludah dalam telaga tadi, tiba-tiba air berubah menjadi manis, tuan-tuan. Kami kalau pergi Madinah tak pernah miss pergi Quba, semayang di Quba, akan pergi ke rumah Kalsum ibnu Abil Hadmi. Kita minum air telaga tadi. Dekat Nabi nak minum, dia punya khadam dia bawa satu tamar, segugus tamar, korma tangkai, tuan-tuan. Kita orang Malaysia suka makan korma tangkai bulan puasa, betul tak? Masya Allah. Korma tangkai ni dalam bahasa Arab dipanggil al-izq, kan? Al-izq. Maka Nabi SAW beritahu, telaga ni dah ada nama belum? Kan? Masya Allah. Nabi ni satu insan yang suka meletak nama pada benda. Binatang pun Nabi letak nama. Kuda Nabi ada 14 ekor, 14 nama, tuan-tuan. Kan? Jangan ingat Rasulullah ni mesti zod, mesti kenderaan Nabi kaldai saja. Rupanya Nabi ada 14 ekor kuda, tuan-tuan. Belum masuk unta, belum masuk burak, belum masuk himar kaldai lagi. Maknanya Nabi ni banyak kenderaan dia. Maka Nabi kata, ini telaga ini namakan dia Telaga Izik. Maka tuan-tuan, Nabi pun semayang 2 rakaat di situ. Tengah Nabi semayang, cuaca panas, Sayyidina Abu Bakar ambil kain serban tutup di atas kepala Nabi. Maka di musalla itu dipanggil Masjid Mizallah, Masjid Payung. Kalau pergi di situ ada 3 tempat peninggalan Rasulullah, masih ada sekarang ni. Rumah Nabi, tempat Nabi tidur, Telaga Izik yang Nabi SAW ludahkan. Yang ketiga, di situ masih ada tempat Nabi semayang dipayungi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas Nabi minum, lepas Nabi solat, Nabi tanya pada Kalsum, wahai Kalsum, andai kata aku nak buat masjid, di mana tempat yang sesuai? Masya Allah. Kalsum kata, ya Rasulullah, berita gembira, saya di atas sana dekat tempat lokasi Masjid Quba sekarang ni ada tanah kosong yang kami gunakan untuk mengeringkan kurma kami. Masya Allah. Kalau tuan suka, kita boleh tengok. Nabi kata sekarang kita pergi. Untuk kerja kebaikan tak boleh tangguh, terus pergi. Nabi terus lakarkan dia punya lakaran di atas tanah tadi. Nabi sendiri letak batu asas, dan Nabi minta sahabat siapkan masjid ini sebelum Nabi masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah masjid yang Allah sebut dalam Quran, la masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah puji Masjid Quba, di tempat itu ada orang muttaqin yang bertakwa kepada Allah, yang cintakan kebersihan. Tuan-tuan mulia, 4 hari Nabi duduk di sana. Hari Jumaat Nabi nak masuk ke Madinah, tapi ditahan pula di kabilah Bani Auf bin Malik. Rupanya di Madinah ni ada 2 kumpulan, Aus dengan Khazraj. Di Quba ini perkampungan Bani Aus. Nabi ni bijak nak satukan hati Aus dengan Khazraj ni. Nabi pergi Aus dulu. Jadi orang Aus dah rasa Nabi Muhammad ni pemimpin mereka, tersanjung dengan akhlak Nabi. Tuan-tuan, orang Auf ni jemput Nabi, ya Rasulullah, hari ni Rasulullah makan di tempat kami, tidur sini, rehat sini. Semua pakat lambatkan Nabi. Semua sayang dengan Nabi, seronok sangat jumpa dengan Nabi. Kalau boleh, kampung kami inilah tempat pilihan Nabi SAW. Nabi kata, minta maaf tuan, saya bukan tak nak tunaikan hajat, tapi unta saya ni mendapat perintah daripada Allah Ta'ala. Di mana dia berhenti, di situlah saya akan berkampung. Masya Allah. Orang Madinah, satu Madinah nak ajak Nabi duduk di kampung dia.
Orang Puchong nak ajak Nabi duduk Puchong, orang Putrajaya nak ajak Nabi duduk Putrajaya, orang Shah Alam nak ajak Nabi duduk Shah Alam. Kalau Nabi datang ke Malaysia ni agak-agaknya tuan-tuan, mana orang tak nak Rasulullah? Semua nak Nabi. Kalau saya di Pahang, saya nak ajak Nabi duduk di Pahang. Tuan-tuan, bukan senang. Nabi nak datang duduk di kampung, di tempat kita tuan-tuan. Masya Allah. Orang di Madinah lagi tak sabar dah. 3 hari tunggu di sempadan Madinah ni. Tunggu Rasulullah, hari ni tak ada. Hari kedua tak ada. Hari ketiga tak ada. Hari keempat barulah nampak kelibat baginda sallallahu alaihi wasallam masuk selepas Jumaat tuan-tuan. Nampak daripada jauh. Satu orang Yahudi tengah panjat pokok korma. Dia nampak kelibat 2 orang manusia sedang berjalan daripada jauh. Masya Allah. Ya ma'syar ahli Madinah, wahai seluruh penduduk Madinah, berita gembira untuk kita sesungguhnya Muhammad SAW dan Abu Bakar telah pun tiba di perkarangan sempadan Madinatul Munawwarah. Semua orang Madinah keluar tuan-tuan. Tapi ulama kata mula-mula orang Madinah ni menyangka Abu Bakar itulah Rasulullah. Jadi semua pakat senyum dekat Abu Bakar. Abu Bakar kata, habislah aku kali ni, kan, kena serbu dengan orang Madinah ni. Habis aku kena cium nanti, kena peluk nanti. Masya Allah. Penat tuan-tuan. Saya pun ada masa tuan-tuan bila kena peluk dengan orang ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Peluk lagi, salam lagi, selfie lagi, minta jampi di dada lagi tuan-tuan. Wah, itulah bila jadi tuan-tuan, Rasulullah lah, bayangkan Nabi SAW, beribu orang nak peluk Nabi. Tuan-tuan, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh jadi ni. Sayyidina Abu Bakar ambil serban di kepala dia, letak di atas kepala Nabi, bawa orang Madinah pandang Rasulullah sebab tak kenal Nabi. Sampai di tuan-tuan di sana, tuan-tuan di sempadan Madinah, semua orang Madinah, lelaki, tua, muda, miskin, kaya, begitu gembira menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tak ada hari yang lebih indah bagi orang-orang Madinah melainkan hari kedatangan Nabi SAW menjadi tetamu kami orang-orang Madinah. Itulah hari paling bahagia dalam hidup kami seluruh warga Madinah. Begitu gembira, dan tidak ada hari yang paling malang, yang paling gelap bagi penduduk Madinah melainkan hari wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang Madinah sambut Nabi. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama di hadapan kami. Nabi Muhammad ni Allah sebut dalam Quran 2 sifat Nabi, sama ada anta syamsun anta badrun. Kita pun puji Rasulullah, anta syamsun anta badrun, engkau lah matahari, engkau lah bulan. Kalau bulan, badrud duja, bulan purnama yang paling indah sekali, itulah wajah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau matahari pula, bukan matahari biasa, dipanggil syamsud duha, matahari yang terbit di waktu duha. Itulah matahari yang paling indah. Tengok matahari pada waktu duha tak sakit mata, nampak kecantikan matahari. Itulah cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min thaniyatil wada', munculnya Nabi Muhammad daripada saniyatul wada'. Wajaba syukru alaina, wajib kita bersyukur pada Allah orang-orang Madinah. Mada'a lillahi da', kerana Allah hantar pendakwah sehebat Nabi Muhammad untuk bimbing kita. Tuan-tuan, ayyuhal mab'utsu fina, wahai Nabi yang diutuskan untuk ajar kami. Ji'ta bil amril muta', Tuhan datang bawa agama Islam yang kami orang Madinah sedia untuk taat. Apa jua yang Tuhan perintahkan pada kami, arahkan kami, alihkan air laut dari tempatnya ke tempat yang lain, gunung dari tempatnya ke tempat yang lain, kami orang Madinah akan bersedia melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kami. Ji'ta syarraftal Madinah, kedatangan Tuhan membawa sejuta rahmat, keberkatan, kemuliaan bagi orang Madinah. Marhaban ya khairada', selamat datang orang Madinah. Kita dengar orang Madinah menyambut Rasulullah. Hari ini kita pun buat marhaban tuan-tuan, sambut Rasulullah. Marhaban marhaban, Masya Allah ya nuraini, marhaban marhaban jaddal Husaini. Sebenarnya kita tiru amalan orang Madinah sambut Rasulullah. Kalau orang Madinah sambut jasad Nabi, kita hari ini nak jemput Rasulullah masuk dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita tuan-tuan. Kadang-kala kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, tapi sampai hari ini kita belum izinkan Rasulullah masuk dalam hidup kita. Ini masalah dia tuan-tuan. Sebab itu hari ini rumah tangga kita hancur lebur, masyarakat kita rosak binasa,
Kerana sampai hari ini masyarakat kita belum menjemput Rasulullah untuk hadir dalam hidup mereka. Kita mengaku beriman pada Nabi, tapi kita belum jemput Rasulullah untuk datang dalam hidup kita. Sebab itu tuan-tuan, hari ini kita kena bawa Rasulullah ni dalam hidup kita. Bukan bawa ruh Nabi tuan-tuan, tapi bawa ruh perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita ni tuan-tuan. Bawa sunnah Nabi, izinkan sunnah Nabi bertahta di tubuh badan kita tuan-tuan. Jangan kita tak izinkan sunnah Nabi duduk di badan kita. Biarlah serban ini, biarlah ridak ini, biarlah janggut ini, biarlah jubah ini, biarlah kain pelekat ini, biarlah apa sunnah Nabi nak duduk di badan kita. Tuan-tuan yang mulia, kita menganggap itu satu kemuliaan yang besar. Allah izinkan tubuh badan kita ni untuk diduduki, untuk ditempatkan sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kemuliaan bagi kita semua. Tuan-tuan mulia, orang Madinah pakat peluk Nabi, semua jemput Nabi. Akhirnya unta Nabi SAW yang bernama Qaswa telah bawa Nabi SAW sampai di satu lokasi perkampungan kabilah Bani Abdin Najjar. Unta tadi berhenti sekejap, suspend dah orang tu. Kalau unta ni duduk, maknanya di sinilah. Unta tadi berjalan sikit ke depan, kemudian dia patah balik, pergi duduk balik di tempat yang tadi, di atas tanah milik dua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Tuan-tuan mulia, hari ni kita di akhir zaman anggap anak yatim ni tuan-tuan selalu meminta-minta, kan? Selalu minta, bagilah sumbangan, bagilah sumbangan, bagi sumbangan. Tapi Sahal dengan Suhail ni tuan-tuan, anak yatim di zaman Nabi SAW, yang kerana mereka lah hari ni Masjid Nabawi dapat didirikan tuan-tuan. Hebat sumbangan Sahal dan Suhail. Kalau tadi Kulsum bagi Masjid Quba, Sahal bin Suhail telah jualkan tanah mereka kepada Nabi SAW. Akhirnya di atas tanah itulah dibangun Masjid Nabawi. Tapi Nabi ni bukan macam kita. Kita ni kalau minta orang untuk masjid, untuk tahfiz, minta free, kan? Mana orang nak bagi? Rasulullah SAW minta bayar, tapi Nabi bayar 2 kali ganda daripada harga bayaran, daripada harga sebenar tuan-tuan. Kan? Kita kalau beli dengan orang tuan-tuan, pergi Mekah Madinah, kita tawarkan dia sampai menangis orang tu, kan? Sampai menangis tokek kedai tu, ya Allah, ini musibah hari ni datang kau kedai aku, pening kepala aku. Barang 1000 minta harga 60. Memanglah orang marah. Nabi Muhammad, barang harga mahal macam tu saya bayar 2 kali ganda. Agak-agak ada siapa marah tak dengan Rasulullah? Tak ada orang marah. Kita hari ni hutang minta diskaun lagi, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan rahmatullahi Allah, dah sikit lagi insyaAllah. Jadi tuan-tuan mulia, maka akhirnya Nabi SAW telah buat Masjid Nabawi yang diasaskan daripada pelepah korma, kan? Masya Allah, batang-batang korma, berlantaikan pasir, berdindingkan Masya Allah, kain-kain yang biasa, Masya Allah, atapnya adalah daun-daun korma, dan tempat mimbar Nabi Muhammad SAW adalah batang korma, Masya Allah. Mimbar kita cantik, Masya Allah. Mimbar Nabi Muhammad bandingkan dengan masjid kita, tuan-tuan. Tetapi bayangkan daripada masjid itulah Allah Ta'ala telah sebarkan Islam, menjadikan kota Madinah ni bumi Al-Munawwarah, bumi yang bercahaya-cahaya kepada penduduk di langit, tuan-tuan. Kerana daripada Madinah itulah tersebarnya dakwah Islam ke seluruh dunia, tuan-tuan. Nabi telah kukuhkan perpaduan kasih sayang orang Madinah, dan Nabi SAW telah bentuk fikir dan juga risau orang Madinah. Kita bukan melahir di sini dan kita akan mati di sini, tetapi kita orang Madinah kena azam untuk mati di hujung-hujung dunia untuk sebarkan agama Islam. Sebab itu tuan-tuan, sepanjang di Madinah Nabi telah hantar rombongan jemaah para sahabat untuk berdakwah di seluruh dunia, dan Nabi SAW telah bagi ganjaran-ganjaran, tawaran-tawaran kepada sahabat-sahabat Nabi yang berkorban untuk Islam. Kerana Nabi SAW tahu, aku berseorangan tak akan mampu untuk sebarkan Islam ke seluruh dunia, tetapi man ya'wini man yansuruni, siapa nak bagi perlindungan pada aku, siapa bersedia untuk bantu aku, hatta uballigha risalat Rabbi, supaya saya mampu menyampaikan risalah Tuhan aku ke seluruh dunia, wa admanu lahul jannah, sebagai balasannya aku jamin syurga kepada mereka. Maka di hadapan Nabi telah bangkit Muhajirin dan Ansar. Maka kata mereka, nahnu ansarullah, kamilah pembantu agama Allah Ta'ala. Nahnu sahmun min syahamillah, kami adalah anak-anak panah Allah Ta'ala. Kami bersedia mengorbankan nyawa kami. Dalam Badar 14 orang sahabat Nabi telah gugur syahid, tuan-tuan. Dalam Uhud 70 orang sahabat Nabi telah gugur mengorbankan nyawa mereka untuk agama. Dalam Hunain, dalam Ghazwah Khaybar, dalam peperangan yang begitu banyak, tuan-tuan, sahabat Nabi telah menjadikan kubur-kubur mereka sebagai tempat kesan-kesan sejarah
sejarah perjuangan mereka. Hari ini berkat perjuangan mereka lah kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi punya hijrah begitu besar, hari ini hijrah kita sangat-sangat kecil tuan-tuan. Bandingkan hijrah kita dengan hijrah mereka. Hijrah kita daripada tak solat berjemaah, nak istiqamahkan solat berjemaah. Lepas PKP ni tuan-tuan, masing-masing pakat lemau je tuan-tuan, kan? Kerana dah lama tak pergi masjid. Tarawih pun di masjid tak boleh, sembahyang raya pun tak boleh, sembahyang Jumaat pun tak boleh, sembahyang jemaah pun tak boleh. Lama-lama pakat sejuk tuan-tuan. Sejuk ni hijrah kita nak bagi panas balik insya-Allah taala. Kan hijrah kita ni nak jadi lebih baik je tuan-tuan. Nak jadi muslim yang sebenar. Bukan nak jadi ekstrim. Kan? Oh ni kalau hijrah nanti mesti jadi ekstrim ni. Tak jadi ekstrim pun. Orang yang tak beriman pada Allah, dia anggap bila kita amalkan agama ikut Rasulullah ni jadi ekstremis. Tidak tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita ikut Nabi, kita jadi segolongan mu'tadil, golongan yang pertengahan. Sebab itu Nabi SAW akhlak dia tak pernah menyakiti sesiapa pun. Hari ini kenapa kita jadi masalah? Kerana kita tak ikut agama, tak ikut Rasulullah. Sebab itu kita jadi golongan yang mutatarrif, golongan ekstremis tuan-tuan. Sebab itu insya-Allah taala azam kita insya-Allah tahun baru ni 1442 Hijrah ni tuan-tuan, kita nak jadi hamba Allah yang terbaik dan umat Rasulullah SAW yang paling berjasa, yang menyejukkan hati Rasulullah SAW. Nabi beritahu, a'mal ummati ma'arudatun aliyah, amal umat aku dibentangkan di hadapan aku setiap hari Khamis. Masya Allah, hari Khamis Nabi tengok amalan kita tuan-tuan. Alangkah bahagianya kalau Nabi SAW tengok kita tengah semayang tahajud, kita tengah semayang berjemaah, kita tengah duduk dalam majlis ilmu. Nabi SAW memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah, walaupun 1400 tahun lebih aku tinggalkan umat aku, mereka masih lagi istiqamah beriman kepada engkau ya Allah. Tapi alangkah sedihnya kalau kita menjadikan Nabi menitik air mata dalam kubur dia melihat perbuatan dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, keingkaran. Tuan-tuan, tolong jangan jadikan amalan kita sebagai orang yang menyebabkan air mata Nabi tertumpah. Kalau kita buat air mata ibu kita jatuh pun dah dosa besar tuan-tuan. Tapi kalau kita buat air mata Rasulullah yang tak pernah kita jumpa dengan dia, tak pernah bagi sumbangan macam Abu Bakar, dah lah tak bagi sumbangan, lepas tu kau orang pula buat bagi Nabi SAW bersedih. Tuan-tuan, apa lagi kehebatan, apa lagi kemuliaan, apa lagi kejayaan yang kita nak tempuhi dalam hidup kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Tahun baru azam kita akan warnai, kita akan lukiskan tahun 1442 Hijrah tuan-tuan dengan lukisan amalan yang terindah, yang terbaik, supaya nanti di padang mahsyar Rasulullah SAW tersenyum melihat wajah-wajah kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi penyejuk mata Rasulullah SAW, penyejuk hati Rasulullah, menjadikan Rasulullah SAW begitu gembira dan bangga dengan amalan kita, dan kita azam untuk teruskan dakwah dan perjuangan Nabi sehingga kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga kawasan nanti insya-Allah. Amin rabbil alamin. Sekian dulu aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حب عندك والعمل الذي يبلغنا الى حبك. اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده وعملا صالحا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.